Selamat pagi, salam sejahtera. Isu hangat pagi ini, bekas ahli lembaga penasihat Wan MDB berkata, saya tak pernah diundang ke mesyuarat. Berita sepenuhnya. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini diberitahu bekas Perdana Menteri Najib Razak melantik Muhammad Siddiq Hassan sebagai ahli lembaga penasihat Wan MDB kerana dia merasakan gaji bekas Ketua Setiausaha Negara itu terlalu rendah. Siddiq berkata demikian ketika memberi keterangan sebagai saksi pendakwaan ke-19 perbicaraan kes rasuah Wan MDB berjumlah RM2.28 bilion terhadap Najib. Dia juga berkata sepanjang menjadi ahli lembaga selama 6 tahun bermula akhir 2010, dia tidak pernah diundang ke sebarang mesyuarat untuk membincangkan isu berkaitan syarikat itu. Siddiq berkata dia dimaklumkan berkenaan pelantikannya yang berkuat kuasa segera menerusi sepucuk surat daripada Najib bertarikh 30 Ogos 2010. Menerusi surat daripada Wan MDB bertarikh sama, katanya lagi dia dimaklumkan yang dia akan mendapat bayaran RM30,000 sebulan sebagai ahli lembaga penasihat dan ia berkuat kuasa 1 Julai 2010. Najib adalah pengerusi lembaga penasihat Wan MDB pada masa itu. Katanya lagi ekoran persaraannya sebagai Ketua Setiausaha Negara pada 23 Julai 2012, Wan MDB mengekalkannya dalam lembaga penasihat, tetapi bayarannya dikurangkan kepada RM10,000 berkuat kuasa Januari 2013. Namun, Siddiq berkata dia tidak lagi menerima bayaran mulai Jun 2015 selepas dia dilantik menjadi pengerusi Petronas. Saya ingin nyatakan ketika Najib jadi Perdana Menteri, pernah sekali dia tanya saya tentang gaji sebagai KSN dan dirasakan gaji saya sebagai KSN terlalu rendah. Jadi saya anggap pelantikan saya dalam Wan MDB adalah untuk tingkatkan pendapatan saya selaku KSN yang dianggap Najib sebagai sepadan, katanya. Menurut laporan pada 2013, pendapatan bulanan KSN adalah lebih RM23,000. Tiada penerangan perbincangan. Siddiq bagaimanapun menegaskan ketika menjadi anggota lembaga penasihat Wan MDB, tiada sesiapa pun daripada syarikat itu yang pernah memberi penerangan kepadanya atau berbincang berkenaan isu pelaburan dan operasi berkaitan syarikat. Katanya dia kemudian melihat laporan media berkenaan dakwaan penyelewengan dana Wan MDB dan siasatan SPRM berkenannya. Namun, saya tidak pernah diberi penerangan atau diberitahu lebih lanjut berkenaan siasatan terhadap Wan MDB. Saya sahkan Najib selaku Perdana Menteri ketika itu tidak pernah jelaskan isi Wan MDB kepada saya, walaupun dengan pelantikan saya sebagai ahli lembaga penasihat. Saya juga tak pernah tanya Najib mengapa tiada mesyuarat lembaga penasihat dibuat ketika saya menganggotainya. Saya juga tak pernah terima apa-apa laporan daripada sesiapa dalam Wan MDB berkenaan operasi dan pelaburan yang dibuat. Saya juga ingin katakan yang saya tak pernah tanya Najib atau sesiapa dalam Wan MDB berkenaan masalah dalam syarikat kerana menurut kefahaman saya, Wan MDB ditubuhkan untuk digunakan sebagai dana politik kepada parti pemerintah ketika itu, yaitu Barisan Nasional, katanya lagi. Pada Januari tahun lalu, bekas CEO Wan MDB, Muhammad Hazim Abdul Rahman, dalam keterangannya berkata, syarikat itu ditubuhkan untuk menyalurkan wang kepada syarikat yang ada kaitan dengan Wan MDB. Sekian isu hangat pagi ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, sabar. Selesaikan kes mahkamah baharu PRU 15, kata Hasan Karim. Berita sepenuhnya.
Sikap terburu-buru Barisan Nasional, khususnya kumpulan kluster mahkamah yang mendesak agar pilihan raya umum ke-15 diadakan adalah tidak wajar, kata Hassan Abdul Karim. Ahli Parlimen Pasir Gudang itu berkata, daripada mendesak supaya PRU 15 diadakan, adalah lebih baik pemimpin UMNO yang sedang berdepan puluhan pertuduhan di mahkamah menyelesaikan kes mereka terlebih dahulu kerana rakyat kini sedang berdepan kesusahan. Jadi kepada anggota kluster mahkamah ataupun yang bukan kluster mahkamah, mana-mana pihak yang sudah teruja untuk kembali berada di tampuk kuasa dan takhta diminta untuk bersabar sedikit. Selesaikan dahulu kes mahkamah masing-masing. Boleh juga jika mahu diadakan pemilihan parti politik masing-masing. Kawal inflasi supaya tidak masuk ke tahap hyperinflasi sehingga rakyat biasa boleh mati, katanya dalam satu kenyataan. Pemimpin lama PKR itu berkata, kerajaan perlu mencari jalan menyelesaikan isu rakyat yang lebih utama seperti isu kesihatan dan inflasi daripada memikirkan mengadakan PRU 15 semata-mata. Selepas keadaan sesuai dan sejahtera serta COVID-19 tidak lagi menjadi ancaman bahaya terhadap kesihatan awam, maka ketika itu silalah adakan PRU segera mungkin, katanya. Dalam pada itu, Hasan yang juga bekas pengerusi PKR Johor berkata, pihaknya menyokong pendirian Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang memberitahu beliau tidak boleh mendahului kuasa yang di-Pertuan Agong dalam soal menentukan tarikh PRU 15. Jika Perdana Menteri menghadap yang di-Pertuan Agong untuk menasihati Seri Paduka bagi membubarkan Parlimen ke-14 seberapa segera dalam tahun ini kerana didesak kiri dan kanan, maka ada kemungkinan permohonan itu ditolak. Aiblah bagi seorang Perdana Menteri Seri Paduka menolak nasihatnya seperti yang pernah berlaku ke atas Perdana Menteri sebelum ini. Itu mungkin sebab mengapa Ismail Sabri perlu berhati-hati supaya pisang tidak berbuah dua kali, katanya. Jelasnya sistem negara berlandaskan raja berperlembagaan dan Agong mempunyai kuasa untuk menolak nasihat Perdana Menteri untuk membubarkan Parlimen. Malaysia bukan negara kuasa rakyat sepenuhnya, sebaliknya sistem raja berperlembagaan masih berfungsi. Seri Paduka boleh menolak nasihat Perdana Menteri di bawah perkara 40 dalam kurungan 2 kurungan B, iaitu menggunakan budi bicara untuk tidak memberi izin terhadap permohonan pembubaran Parlimen terlalu awal dari tarikh yang wajar dan sepatutnya, jelasnya. Terdahulu semasa konvensyen Barisan Nasional BN baru-baru ini, pemimpin utama BN sekali lagi memberi isyarat secara tidak langsung yang mahu Ismail Sabri menyegerakan PRU 15. Ismail Sabri pula membalas tidak akan melambatkan PRU 15 walau sesaat apabila tiba masanya nanti. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.